Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsi dengan anda kaedah kedua untuk tadabbur kisah-kisah Al-Quran. Dan kaedah yang kedua ini saya sebutkan sebagai memahami situasi Nabi. Apabila kita bertemu dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran, satu perkara yang perlu kita fahami adalah kisah-kisah itu memberikan isyarat kepada situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap kisah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang telah dipilih, yang terbaik, yang sesuai, yang munasabah dengan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada kisah pun turun kepada Nabi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahu alaihim akan merasakan tepat pada masanya kisah ini turun kepada kami. Tiada kisah yang membosankan para sahabat walaupun kisah itu di dalam Al-Quran yang telah lengkap pada waktu ini kelihatan berulang. Kerana setiap kisah itu turun ketika para sahabat seperti mereka sesak nafas dan mereka mendapat bantuan oksigen. Tepat pada masanya kisah itu muncul dan memberikan kepada Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim kekuatan, inspirasi dan motivasi. Sebagai contoh, kisah kaum Thamud. Ini adalah konteks bukan Rasulullah dan para sahabat, tetapi konteks kafir Quraisy. Anda akan dapati kaum Quraisy mengenali kaum Thamud. Surah pertama yang menyebut tentang Thamud yang didengar oleh Quraisy adalah surah Al-Fajr. Dan cerita kaum Thamud dalam suratul Fajar menggambarkan situasi Quraisy pada waktu itu. Iaitulah, anda semua sedia maklum bagaimana cerita Thamud ini daripada 3 kaum yang diceritakan dalam surah Al-Fajr. Ia hanya suatu kenyataan yang ringkas dan Allah bercerita mengenai apa yang Allah kurniakan kepada kaum Thamud, iaitulah wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Hanya satu ayat sahaja mengenai kaum Thamud. Lalu ia memberikan gambaran kepada kaum Quraisy dalam bahasa sindiran daripada Allah Azza wa Jalla, bagaimana Quraisy mempunyai penyakit yang sama ketika awal-awal wahyu diturunkan kepada Rasulullah, iaitu penyakit berbangga dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, dibangga-bangga, ditunjuk-tunjuk kepada seluruh manusia yang datang ke Makkah. Sebagaimana Thamud menonjol-nonjolkan binaan hasil kerja mereka. Jadi kisah di dalam Al-Quran menggambarkan situasi ataupun apa yang disebut oleh Sayyid Qutb rahimahullah sebagai Al-Jawu An-Nafsi. Dan kita sudah maklum surah-surah Makkiyah ini memang sukar untuk kita mengetahui asbabun nuzul. Kita tidak ada riwayat-riwayat yang kukuh dan secara spesifik menyebut apakah situasi Quraisy atau situasi sahabat atau situasi Rasulullah secara khusus yang menyebabkan surah Al-Fajr turun. Kita tidak diberitahu seperti surah-surah Madaniyah. Tetapi kisah-kisah di dalam Al-Quran boleh menggambarkan situasi ketika surah itu diturunkan, atau apa yang tidak disebut sebagai asbabun nuzul kepada surah Makkiyah tetapi kerap disebut oleh Sayyid Qutb sebagai Al-Jawu An-Nasi, ataupun apa disebut oleh Maududi rahimahullah sebagai Al-Khalfiyah At-Tarikhiyah, iaitu latar belakang surah. Kita ambil contoh lain yang membabitkan kaum Thamud juga, iaitulah dalam surah Asy-Syamsu. Juga ada cerita pasal kaum Thamud, tuan-tuan, puan-puan, tetapi lebih terperinci kerana dalam surah Al-Fajr Allah hanya memperuntukkan satu ayat kepada kaum Thamud dan tidak secara direct Allah menyebut kepada Quraisy. Allah hanya menyebut dalam bahasa sindiran, bahkan Allah menyebut dalam uslub kepada Rasulullah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukan alam tarauna, tidak ditujukan kepada direct kepada Quraisy. Kerana ketika surah Al-Fajr ini diturunkan, di permulaan wahyu diturunkan, tengok bagaimana Allah mendidik Quraisy dengan membawa cerita yang mereka sentiasa dengar bila mereka ke Yaman. Apabila mereka pergi ke Syria, ke Syam, ke utara, mereka selalu akan melalui Madain Saleh.
Jadi uslub Allah Azza wa Jalla adalah uslub yang permulaan, di mana mengajak mereka untuk melihat apakah kesudahan cerita kaum Thamud ini. So itu dalam surah Al-Fajr. Tetapi Allah tidak menyebut dalam surah Al-Fajr apa cerita yang telah berlaku kepada kaum Thamud, kerana ini di permulaan wahyu, di mana Allah mahu mereka sendiri berfikir, kerana mereka ni tidak mahu berfikir. Tetapi surah yang muncul kemudian dakwah Rasulullah berterusan, dan surah Asy-Syamsu ini surah yang menghampiri penurunannya dengan suratul Buruj. Ia sudah menghampiri tahun kelima kenabian. Ia sudah menghampiri fasa di mana kafir Quraisy mula memukul dan menumpahkan darah beberapa orang para sahabat. Maka pada waktu para sahabat mula ada yang tumpah darahnya kerana dibantai, dipukul oleh kafir Quraisy, cerita kaum Samud yang sama diturunkan tetapi dengan perincian, dan ada kaitan dengan situasi para sahabat ridwanullahu alaihim, iaitulah cerita kaum Samud yang menumpahkan darah unta. Mereka menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Masya Allah, kisah sangat menggambarkan apa yang berlaku di belakang tabir. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha faqadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Jadi Allah perincikan mengapakah mereka dimusnahkan Allah, kerana mereka telah menumpahkan darah unta Nabi Saleh. Dan adegan menumpahkan darah ini sangat reflect kepada situasi para sahabat pada waktu surah ini diturunkan, iaitu mereka sudah mahu ditumpahkan darah oleh kafir Quraisy. Jadi perangai Thamud ini berulang kepada kafir Quraisy. Baik, apa kata kita lihat pula cerita Thamud dalam surah yang turun pada tahun ke-7 kenabian. Yang disebut oleh alim ulama, surah ini turun selepas peristiwa terbelah bulan, iaitulah tidak lain dan tidak bukan surah Al-Qamar, yang dikatakan turun selepas peristiwa terbelah bulan. Dan dikatakan oleh Maududi rahimahullah, berdasarkan kajian beliau, peristiwa mukjizat terbelah bulan ini berlaku pada tahun ke-7 kenabian, yang mana pada waktu ini kafir Quraisy apabila mereka melihat bulan terbelah, Allah rakamkan mereka kata inilah tukang sihir paling profesional, yakni Rasulullah SAW. Lalu cerita kaum Thamud yang dibawakan adalah cerita yang sama sebagaimana surah Al-Fajr dan surah Asy-Syamsu, tetapi anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah ini sesuai dengan apa yang menimpa Rasulullah pada waktu itu, iaitulah Nabi Saleh dituduh sebagai ahli sihir. Perhatikan bagaimana suratul Qamar, kadzabat Thamud bin nuzur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'ahu inna idzan lafi dhalalin wa su'ur ulqiya adh-dhikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun usyir. Di mana apabila kaum Thamud mendustakan peringatan yang telah disampaikan, lalu mereka berkata, patutkah kita mengikut seorang lelaki yang seperti kita manusia? Kalau kita mengikutinya, sesungguhnya kita telah menjadi orang yang sesat dan gila. Dan mengapa diturunkan kepadanya Al-Quran dan tidak dari kalangan kita ini, sedangkan dia adalah pendusta dan seseorang yang seharusnya dipandang dengan penuh keburukan. Subhanallah, bagaimana surah Al-Qamar ini menggambarkan Rasulullah SAW yang dituduh sebagai ahli sihir, yang dituduh sebagai pendusta, apabila dakwah Nabi sudah melalui fasa-fasa di mana tidak ada lagi pertumpahan darah kerana Umar, Hamzah telah masuk Islam, tetapi mereka melakukan kempen terus-menerus, bukan sekadar boikot, mereka buat kempen terus-menerus untuk menghalang daripada kafir Quraisy mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan, dengan kempen menyebut Nabi pendusta, Nabi ahli sihir dan seumpama dengan. Subhanallah. Jadi ini antara perkara penting saya nak sampaikan dalam kaedah yang kedua ini. Sentiasa nampak Rasulullah SAW dan para sahabat di sebalik kisah-kisah ini. Saya ambil contoh lain. Kenapa kisah Ashabul Ukhdud dalam suratul Buruj? Ia menggambarkan situasi para sahabat pada waktu itu yang melalui situasi Ashabul Ukhdud. Bahkan cerita Ashabul Ukhdud adalah cerita kaum mukminin yang lebih tragis, yang lebih sadis. Lalu cerita kaum mukminin yang dibakar hidup-hidup ini memberi motivasi kepada para sahabat, kerana era yang mereka lalui ini adalah era pembantaian dan pembunuhan. Kita ambil contoh cerita Maryam dalam surah Maryam. Cerita tentang Nabi Ibrahim dihalau keluar daripada rumahnya dalam surah Maryam. Cerita ini menggambarkan situasi para sahabat yang dihalau keluar daripada rumah
dan mereka perlu memilih untuk berhijrah ke tanah Habasyah, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Maryam, berhijrah, bermusafir, semata-mata mengandung anak yang beriman, semata-mata untuk memelihara ayat Allah di dalam rahimnya. Dan Ibrahim juga berhijrah. Jadi kita boleh nampak bagaimana setiap kisah memberikan indikator kepada situasi sirah. Bahkan dalam surah-surah Madaniyah sekalipun, tuan-tuan, dalam surah-surah Madaniyah sekalipun, kita ambil contoh surah As-Saff. Surah As-Saff adalah surah yang menceritakan Hawariyun berbai'ah dengan Rasulullah yang bernama Isa bin Maryam. Kerana dikatakan wallahu alam, surah As-Saff turun selepas peperangan Uhud, di mana dalam peperangan Uhud para sahabat terlupa kepada bai'ah untuk taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada yang telah lari kerana counter attack yang telah dilakukan oleh pihak Khalid bin Al-Walid. Jadi bagaimana kisah Nabi Isa bukan sekadar suatu bentuk pengulangan, tetapi babak yang dipilih adalah babak yang menggambarkan keadaan para sahabat yang mahu memulihkan semula semangat mereka, lalu Allah mendatangkan kisah tentang semangat yang telah dilafazkan oleh Hawariyun untuk kembali taat kepada Rasul mereka Isa bin Maryam. Contoh yang terakhir, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah turun selepas peristiwa Hudaibiyah, iaitu para sahabat yang sebelumnya hampir tidak mentaati perintah Rasulullah dalam Hudaibiyah, namun akhirnya mereka mentaati perintah Rasulullah SAW. Hampir-hampir mereka bersedia untuk berperang, pergi ke Makkah, buka Makkah bila mereka mendengar Uthman bin Affan mati dibunuh, dan mereka hampir bersedia untuk berperang dan menumpahkan darah. Lalu cerita apa yang ada di dalam suratul Maidah? Antaranya adalah cerita di mana menumpahkan darah bukan perkara yang baik. Jaga nyawa manusia ini. Maka cerita Qabil dan Habil, cerita dua anak Adam yang menumpahkan darah, antara yang terkandung di dalam suratul Maidah. Subhanallah. Jadi sentiasa kita bayangkan Habib bin Al-Mustafa di dalam setiap surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar kisah itu saja, tetapi Rasulullah di belakang tabir itu, insya-Allah. Jadi semoga ada manfaat kepada perkongsian kaedah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.